Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk siri superhero muda untuk sahabat yang kedua. Minggu lepas kita dah go through kisah sahabat Abdullah Ibn Abbas. Jadi minggu ini kita akan telusuri kisah Abdullah Ibn Mas'ud. Okay, siapa Abdullah Ibn Mas'ud ni? Jom sama-sama kita telusuri. Kita sama-sama masuk ke dalam cerita Abdullah Ibn Mas'ud. Okay. Awalnya pada usia beliau yang masih kecil, semasa beliau kanak-kanak, beliau ni sering keluar ke lorong-lorong di lereng bukit sekitar Mekah, jauh daripada orang ramai. Abdullah ni dia keluar, dibawa bersama dengan kambing milik tuan dia untuk digembala. Tuan kambing ni merupakan salah seorang pembesar Quraisy di Mekah lah. Masa tu yang bernama Uqbah bin Abu Mu'aiz. Okay. Tapi pada masa ni Abdullah bin Mas'ud mempunyai nama gelaran yang tersendiri, iaitu Ibnu Ummi Abd. Orang Mekah masa tu panggil Abdullah Ibn Abbas ni Ibnu Ummi Abd. Tapi kalau nama sebenar Abdullah Ibn Abbas ni adalah Abdullah, dan ayah Abdullah ni nama dia Mas'ud. So jadilah Abdullah Ibn Mas'ud. Okey. Masa Abdullah ni kanak-kanak, dia adalah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad ni, yang selalu diperkatakanlah, kalau zaman sekarang kita kata hot stuff kan. Pergi sana orang sini cakap, pergi sini orang sini cakap, pergi depan ni orang sini cakap. Tapi masa tu Abdullah tu kecil, dia masih lagi kanak-kanak, dan dia tidak begitu faham apa yang orang-orang ni cakap pasal Nabi kan. Jadi lagipun dia punya kehidupan ni sangat-sangat jauh daripada Mekah, kehidupan seharian masyarakat Mekah. Sebab apa? Dia ni jadual dia awal pagi dia akan keluar untuk pergi mengembala kambing, dan dia akan balik pada lewat malam. Bila malam tu dah masuk, barulah dia balik. Jadi dia tak tahu sangatlah apa yang berlaku kan. So dia macam dah tahu. Lepas tu dia pun budak-budak, dia susah nak faham kan. Jadi dia pun macam tak ambil pot lah, dia tak ambil kisah sangat masa tu. Okay. Jadi pada satu hari, masa dia tengah mengembala kambing tu, dia ada nampak dua orang lelaki dewasa tau. Perwatakan lelaki dua orang ni sangat-sangat tenang, sangat-sangat hebat macam tu kan. Tapi dua orang lelaki dewasa ni menuju ke arah beliau, macam tu kan. So apa yang Abdullah perasan pada dua orang lelaki ni, dua orang lelaki ni kelihatan sangat-sangat penat dan sangat-sangat dahaga, sampaikan bibir dua orang ni nampak sangat-sangat kering kan. Awak boleh bayangkan kalau panas, lepas tu bibir awak kering kan, mereka-reka macam tu. Macam itulah ibaratnya. So apabila dua orang lelaki dewasa ni sampai pada Abdullah Ibn Mas'ud, dia pun mengucapkan salam pada Abdullah Ibn Mas'ud. Lepas tu salah seorang daripada lelaki tu berkata, "Wahai kanak-kanak, perahkanlah susu kambing ini untuk membasahkan tekak kami dan menghilangkan dahaga." Lepas tu agak-agak Abdullah bagi tak? So apa yang Abdullah jawab, "Saya tak boleh buat begini. Kambing ini bukan milik saya. Saya hanya menjaganya." Maksudnya Abdullah ni jujur lah kan. Maksudnya itu bukan hak dia. Dia tak ada hak untuk memberi susu kambing. Walaupun sekadar susu, bukan bagi kambing kan. Dia nak lelaki ni minta susu je. Tapi Abdullah ni dia sangat-sangat jujur. Jadi dia tak bagilah. Dia berkatalah yang sedemikian kan. Jadi dua orang lelaki ni dia tak menyanggah. Dia macam dia menghormatilah apa yang Abdullah Ibn Mas'ud ni cakap kan. Cuba bayang kalau kita kan tengah penat, dahaga, tiba yang kita minta kan kat someone, nak air sikit boleh tak? Haus sangat lah. Lepas tu tiba orang tu cakap, "Mana boleh? Bukan aku punya." Agak-agak kita marah. Kita macam, kau ni aku dah lah penat. Sikit je lah, tolong yang sikit je. Setitik pun jadilah. Dan kalau kita akan ada perasaan yang sebegitu kan. Tapi dua orang lelaki ni tidak. Malahan dia menghormati kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni. Jadi apa yang berlaku, salah seorang daripada lelaki ni, dia tanya pada Abdullah bin Mas'ud,
Dia cakap, tunjukkan saya mana anak kambing betina yang belum dikahwini jantan. Kan? Lepas tu Abdullah pun cakap, macam tu. Abdullah pun tulis jari. Tu anak kambing betina yang belum dikahwini jantan kan. Lepas tu lelaki tadi pun terus dia ambil anak kambing tu. Dia pun macam dia membaca basmalah sambil menyapu puting anak kambing tersebut. Lepas tu Abdullah pun macam tercengang macam, bila pula anak kambing ni ada susu, sedangkan dia tu belum kahwin kan, belum merawan lagi. Macam mana nak keluar susu kan? Macam kalau orang macam, I cannot brain what happened right now. Lepas tu, tapi apa yang berlaku, sekejap je kantong susu anak kambing betina tadi penuh dengan susu tau. Sampai dia melimpah kan, bercucuran keluar kan. So sahabat kepada lelaki tadi, dia terus mengambil satu batu yang ada lubang kat tengah tu. Ada seketul batu, lepas tu ada lubang kat tengah tu, macam ibarat macam mangkuk kan. So dia pun tadah susu tu. Lepas tu dia pun minum dengan kawan dia yang seorang lagi ni. Lelaki dewasa lah, dia orang pun minum. Minum. Tapi dia orang tak minum berdua je. Kalau kita dah dapat kan, kita macam kedekut kan. Tadi kau tak nak bagi, tak payah minum. Tapi tak. Dua orang lelaki ni, dia berlawa sekali Abdullah bin Mas'ud untuk minum bersama-sama dia orang kan. So Abdullah ni macam masih lagi tak percaya apa yang berlaku kan. Apa yang baru je berlaku depan dia tu, macam what happened? Suddenly susu boleh keluar daripada anak kambing yang belum mengawan. Macam what? Macam tu kan. So jadi dia pun dalam kepelikan tu, tapi dia tak adalah nak marah, dia tak bersuara lagi. Jadi selepas kenyang, so lelaki tadi ni dia pun berkata, kecut lah. So susu kambing tadi pun terus kecut dan dia kembali kepada bentuk asalnya kan. Jadi lantas Abdullah bin Mas'ud ni dia tanya pada lelaki tadi, ajarkan saya apa yang kamu baca tadi. Ajarkan saya apa yang awak baca sampai susu kambing tu boleh keluar kan. So lelaki tadi pun menjawab, sesungguhnya kamu adalah kanak-kanak yang terpelajar. Jadi hari itu adalah di mana hari bermulanya kisah pertemuan Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Sebab apa? Rupanya dua orang lelaki yang dijumpa tadi, yang minta susu kambing tadi tu adalah Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasulullah dengan Abu Bakar ada dekat situ? Okay, pada hari itu Rasulullah dengan Abu Bakar ni dia macam escape lah daripada kota Mekah, sebab dia orang macam penat dengan perangai orang Quraisy masa tu. Dia macam kita macam kadang-kadang kita nak ada masa untuk kita bertenang kan. Jadi inilah apa yang Rasulullah dengan Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia sangat-sangat menyayangi Rasulullah dan hati dia ni dah terpaut pada Rasulullah. Bukan saja dengan Rasulullah, tapi dia terpaut juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Malahan Rasulullah dengan Abu Bakar pula dia tertarik dengan kanak-kanak ni. Maksudnya kanak-kanak ni Abdullah lah kan, Abdullah bin Mas'ud. Sebab apa? Sebab sifat amanah dan tegas yang Abdullah tunjukkan tadi kan. Dan Rasulullah dan Abu Bakar ni menjangkakan yang Abdullah bin Mas'ud ni ada masa depan yang sangat gemilang dengan Islam kan. Jadi tak lama lepas tu Abdullah bin Mas'ud pun peluk Islam. Okay, bila dia peluk Islam, dia berhenti tau daripada mengembala kambing. Kan, dia berhenti daripada mengembala kambing. Dia jadi hadam kepada baginda Nabi. So, dia berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW. Berkhidmat dengan pemimpin seluruh umat dan makhluk kan. Okay. So, Abdullah bin Mas'ud, dia sentiasa ada dengan Nabi. Dia ibarat dia macam bayang-bayang yang mengekori tuannya. Dia sentiasa mengiringi baginda Nabi sama ada ketika Nabi bermusafir ataupun tidak. Sama ada dalam rumah ataupun luar rumah. Abdullah bin Mas'ud ni adalah orang yang mengejutkan Nabi daripada tidur.
menabirkan baginda semasa mandi kan. Menabir tu maksudnya zaman dulu toilet tandas ni tak ada pintu kan, jadi dia pakai macam kain macam tu kan, tutup. So Abdullah ni juga adalah orang yang akan menyarungkan capal kepada baginda Nabi setiap kali baginda nak keluar rumah. Capal ni macam sandal kan, kasut gitu. Dan dia juga akan menanggalkannya apabila baginda pulang ke rumah. Jadi selain daripada tu, Abdullah ni dia juga yang selalu bawa tongkat Nabi, dia selalu bawa kayu sugi Nabi. Lepas tu dia juga kalau baginda nak masuk ke dalam bilik, dia akan masuk dulu. Maksudnya kalau baginda Nabi nak masuk ke bilik A, so Abdullah bin Mas'ud akan pergi dulu masuk. Dia akan mendahului Rasulullah. Okey. Kemudian sampaikan baginda Nabi mengizinkan Abdullah bin Mas'ud ni untuk bertemu dengan Nabi bila-bila masa je yang Abdullah bin Mas'ud nak. Baik kan? Best kan? Tak ada time boundaries. Bila-bila nak jumpa boleh datang jumpa. Baik tak? Okay. Abdullah bin Mas'ud ni juga dia tahu rahsia-rahsia Nabi tau, sampai dia mendapat gelaran penjaga rahsia Rasulullah SAW. So Abdullah bin Mas'ud ni dididik dekat rumah Rasulullah. Dia dipandu dengan panduan Rasulullah. Dia berakhlak dengan akhlak Nabi. Dan dia ikut semua kepribadian yang Nabi ada. Sampaikan ada orang cakap Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat yang paling mirip dengan Nabi daripada sudut perilaku dengan sifat. Bila semua dia copy paste lah, dia ikut semua apa yang Nabi buat, dia ikut akhlak Nabi, dia ikut kepribadian Nabi. Macam tu. So Abdullah bin Mas'ud ni juga dia belajar di institusi Nabi Muhammad kan, institusi Muhammad SAW. Okay, sebab Nabi yang ajar dia one to one kan. So antara dalam kalangan sahabat, dia inilah yang paling fasih membaca Al-Quran, paling faham apa maksud setiap ayat Al-Quran tu, dan dia juga yang paling arif dengan syariat Allah. Sebab dia dekat kan dengan Nabi kan, dia dapat one to one session, dia dapat face to face. Macam kalau kita pergi belajar, kalau duduk one to one dengan cikgu, dengan murabi kita kan, kita akan lagi faham kan. So macam inilah sebab Abdullah bin Mas'ud dapat daripada Nabi Muhammad SAW. So apa yang berlaku kan, satu hari ni cerita ni dah lama lah, bila Abdullah dah besar semua kan. So satu hari ada seorang lelaki, dia datang jumpa Umar Al-Khattab tau. Masa tu Umar tengah berwukuf dekat Arafah. So lelaki ni dia cakap dengan Umar, dia cakap kan, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang daripada Kufah. Saya tinggalkan dekat sana, ada seorang lelaki yang mengajar Al-Quran untuk ditulis berdasarkan hafalannya." Sebab sebelum ni Al-Quran tu tak ditulis tau. Al-Quran ni dihafaz kan. Ayat baru tu macam masa zaman Nabi dulu, setiap kali ada ayat baru, sahabat-sahabat ni lah yang akan hafal kan. Jadi Umar ni dia macam marah sangat-sangat, dan dia tak pernah semarah itu tau. So dia menyinga, dia tanya kan dekat lelaki tu, siapa orang itu kan, siapa orang itu. Jadi lelaki tu pun jawab, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Oh, bila Umar dengar jawapan tu, Umar pun terus cool down balik. Dia pun reda dan dia pun tenang, cool down. Kemudian dia cakap dengan lelaki tu, semoga kamu dirahmati Allah. Demi Allah, saya tidak tahu ada sahabat yang masih hidup yang lebih layak berbanding beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Nak ceritanya, antara sahabat-sahabat yang paling hidup ni, nak katanya Umar cakap Abdullah bin Mas'ud ni lah yang paling layak sekali nak mengajar Al-Quran. Sampai tahap macam tu kan. Jadi Umar pun cakap dengan lelaki ni, Umar cakap, let me tell you a story kan. Jom saya nak ceritakan satu cerita, cerita pasal Abdullah bin Mas'ud ni lah kan. Jadi Umar pun cakap, satu malam Rasulullah SAW ni
ada discussion dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Umar pun ada, sekali dengan discussion tu. So apa yang diorang bincang masa tu adalah bincang pasal hak ehwal orang Islam lah kan. So bila dah selesai meeting, selesai discussion tu, baginda pun keluar. So Abu Bakar dengan Umar pun ikut Nabi. Dan diorang pun pergi ke masjid. So bila tiba kat masjid tu, Abu Bakar dengan Umar, dia nampak ada seorang lelaki tau. Seorang lelaki yang tengah solat. Tapi tak jelas siapa lelaki tu sebab gelap kan. Jadi Rasulullah dia berhenti bila lelaki tu start baca Quran. Kan? Start baca Quran. Kemudian Rasulullah ni berpaling kepada Abu Bakar dengan Umar. Dia cakap, baginda bersabda, sesiapa yang ingin membaca Al-Quran sesegat ia diturunkan, bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abd. Siapa Ibnu Ummi Abd tu? Itu Abdullah bin Mas'ud lah. Kan? Jadi tahulah Umar dan Abu Bakar bahawa orang yang tengah solat itu adalah Abdullah. Okay, lepas tu Abdullah ni duduk berdoa. Bila Abdullah duduk berdoa, Rasulullah ni cepat-cepat aminkan doa dia. Rasulullah aminkan doa dia. Rasulullah cakap, mintalah kamu akan memperoleh ini. Mintalah kamu akan memperoleh ini. Macam wow kan. Baginda Nabi aminkan doa Abdullah. Macam the fact that kita tahu doa Nabi tu sangat-sangat makbul kan. Macam hebatnya Abdullah bin Mas'ud ni kan. So Umar pun cakap lagi. Umar cakap kan, saya berkata dalam hati, demi Allah, esok pagi tu saya akan bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud dan saya nak bagi tahu dekat Abdullah yang baginda Nabi mengaminkan doa dia. Kan? Jadi esok pagi tu, subuh tu, Umar ni teruslah pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud ni, nak jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud ni, nak bagi tahu berita gembira tu. Habis nak cerita je, bila dia sampai, Abu Bakar As-Siddiq dah mendahului dia. Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu telah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud dan memberitahu berita gembira tersebut. Dan Umar cakap lagi, demi Allah, saya tidak pernah mendahului Abu Bakar dalam amal kebaikannya. Beliau sentiasa mendahului saya. Dia kisah Umar dengan Abu Bakar ni, Umar ni selalu jealous tau dengan Abu Bakar. Bukan jealous in a bad way, jealous in a good way. Sebab macam tadi kan, Abu Bakar ni sentiasa mendahului dia. Jadi macam Umar ni sentiasa nak compete lah, a healthy competition happen lah untuk berlumba dengan Abu Bakar dalam membuat kebaikan. Itulah. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ni, dia sangat-sangat arif dengan kitab Allah. Dia sangat-sangat arif dengan kitab Al-Quran ni, sehingga kan dia pernah mention, demi Allah, tiada Tuhan selainnya dan tiada satu pun ayat Al-Quran yang turun melainkan saya mengetahui di mana ia diturunkan dan mengapa ia diturunkan. Jika saya mengetahui ada seorang yang mengetahui Al-Quran lebih dari saya dan dapat ditemui, pasti saya akan berusaha menemuinya. Okay. Ayat tadi tu, statement tadi tu bukanlah nak cakap Abdullah bin Mas'ud ni macam masuk bangku langkat sendiri kan. Bukanlah nak puji diri sendiri, nak kata aku hebat kan. Macam, kau tengok, aku tahu tau kat mana ayat Quran turun, kenapa ayat Quran tu turun. Tak, bukan macam tu. Tapi itu adalah hakikat yang sebenar. Memang Abdullah bin Mas'ud ni, dia tahu semua tu. Dia tahu kat mana ayat ni turun dan asbab kenapa ayat tu turun. Okay. Satu ketika dalam perjalanan, Umar Al-Khattab ni dia bertembung dengan satu kafilah. Tapi sebab gelap kan, malam, zaman dulu mana ada lampu jalan kan. Zaman dulu tak ada lampu jalan. Dia memang gelap lah. Jadi Umar ni dia tak dapat nak kenal siapa kafilah depannya ni yang dia bertembung. Jadi Umar tak tahu yang dalam kafilah yang dia bertembung ni ada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Umar ni dia memerintahkan salah seorang daripada lelaki dalam grup dia berteriak untuk tanya, kamu ni datang dari mana? Lepas tu Abdullah pun jawab, datang daripada pedalaman kan. Lepas tu Umar macam
Asal dia jawab macam ni kan? Macam menyebabkan Umar Al-Khattab ni nak terus bertanya. Dia tertarik dan nak terus bertanya. Lepas tu dia tanya, Umar pun tanya, kamu nak pergi mana? Kan? Umar tanya. Lepas tu Abdullah cakap, ke Baitullah. Jawab Abdullah. Lepas tu Umar cakap dengan rombongan dia, ada orang yang alim ni dalam grup ni kan. So Umar pun cakap lagi, dia suruh apa tu, grup rombongan dia tanya, ayat Quran mana yang paling agung kan. Dia macam nak test lah kat sini. So Abdullah pun jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yang bermaksud, Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tiada mengantuk usahkan tidur. Sikul ayat ni daripada surah Al-Baqarah ayat 255. Umar pun macam tak puas hati, macam ni sikit sangat ni, kita tanya lebih. So Umar tanya lagi, ayat Quran mana yang paling jelas? Dia nak test kan. Lepas tu Abdullah pun jawab, Inna Allaha ya'muru bi'adl wal ihsani wa ita'i bizil qurba. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Ni dalam surah An-Nahl ayat ke-90. So Umar pun macam okay. Dia tak pasti lagi. Tanya lagi lah. Umar tanya lagi, ayat Quran mana yang paling menyeluruh? Umar tanya kan. Dia suruh orang tu tanya. Lepas tu Abdullah jawab lagi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang bermaksud, maka sesiapa yang membuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa yang membuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amal orang tu lah, amalnya. Sikul ni daripada surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Lepas tu orang kata, tadi jadi. Tanya lagi, ayat Quran mana yang paling menggerunkan kan? Lepas tu Abdullah pun jawab, dalam surah An-Nisa ayat 123. Abdullah cakap, balasan yang bermaksud balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah tidak akan didapati dengan hanya angan-angan kamu semata-mata, dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab, itu orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu, dan ia tidak pula akan mendapat selain dari Allah seorang pun yang akan melindunginya, dan tidak ada juga yang dapat menolongnya. Allah jawab itu. So Umar macam dah nak confident dah ni kan, macam mesti ada orang alim kan. Dia tadi kan dia cakap kan ada orang alim kan, tapi dia macam nak tahu siapa kan. So dia test lagi. Umar tanya lagi, ayat Quran mana yang mampu untuk membangkitkan rasa berharap dengan rahmat dan keampunan Allah? Abdullah ni jawab, dia pun jawab pada soalan Umar tadi tu. Dia pun baca, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnazu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah juga yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So sikul ni daripada surah Az-Zumar ayat 53. Kan? Lepas tu Umar pun macam dah, okay lah,
Bapa tanya soalan lah. Dia cakap, Umar cakap pada grup dia, tanyakan pada mereka, adakah Abdullah ibn Mas'ud ada bersama-sama mereka? Jadi mereka pun jawab, kafilah yang sebelah sini pun jawab, ya betul, Abdullah ada bersama kami. Okay, so settle lah kan. So Abdullah bin Mas'ud ni dia bukan sekadar qari, dia bukan alim, bukan sekadar abid dan zuhud, tapi beliau ni seorang yang gagah, tegas, mujahid dan sangat-sangat berani apabila keadaan memerlukan dia menjadi begitu. Maksudnya kalau in that situation memerlukan dia menjadi seorang yang garang, memerlukan dia menjadi seorang yang tegas, dan dia akan menjadi sedemikian. Okey. Buktinya Abdullah bin Mas'ud merupakan orang Islam pertama selepas Rasulullah SAW yang memperdengarkan Al-Quran di khayal ramai. Okay. So dulu masa era Mekah kan, para sahabat Rasulullah ni diorang berkumpul tau. Tapi masa tu para sahabat ni merupakan antara golongan yang sikit dan tertindas. Sebab masa tu tak ramai lagi yang masuk Islam kan. So apa yang dia bincang masa tu, dia bincang-bincang, lepas tu dia ada satu soalan yang terkeluar. Demi Allah, orang Quraisy ni belum dengar lagi Al-Quran ini dibacakan kepada mereka. Siapakah yang sanggup untuk memperdengarkannya? Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dengan perasaan berani, dengan perasaan yang tak ada teragak-agak, dia pun cakap, saya sanggup memperdengarkannya kepada mereka. Tapi sahabat yang lain ni berkata, kami bimbang tentang keselamatan kamu. Bagilah tugas ni sahabat-sahabat yang ada keluarga dengan kabilah yang bawa. At least kalau ada keluarga dengan kabilah ni boleh protect, boleh melindungi kamu kan, mempertahankan kamu daripada tindakan kasar yang akan dilakukan oleh orang Quraisy. Tapi Abdullah ni tegas. Dengan pendirian dia, dan dia jawab balik, tak apa, biar saya lakukannya. Okay? Sesungguhnya Allah akan mempertahankan saya dan melindungi saya daripada orang Quraisy ni. Nampak tak? Tingginya Abdullah bin Mas'ud punya keyakinan daripada Allah kan. So dia pun pergi, esok pagi tu dia pun pergi ke Masjidil Haram kan. Dia pergi ke Masjidil Haram, dia pun pergilah ke makam Nabi Ibrahim, dan dia berdiri di sisi tu. Kemudian dia pun start baca surah Ar-Rahman kan. Dia pun baca surah Ar-Rahman yang bermaksud Tuhan yang Maha Pengasih, Dialah yang mengajarkan Al-Quran, Dialah yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Okay? So Abdullah ni baca terus baca. Tapi orang Quraisy ni macam berpandangan, dia macam pandang antara satu sama lain, macam apa yang Ibnu Umi Abdul ni nak cakap ni? Apa yang dia cuba sampaikan? Kenapa kita tak pernah dengar? Kenapa? Apa benda ni? Macam tu kan. So finally sampai salah seorang daripada mereka ni perasan. Lepas tu dia pun cakap, celaka lah, dia ni baca ayat Muhammad, yang ayat Muhammad bawa ni, bukan ayat biasa-biasa ni, ayat Muhammad bawa. Lepas tu bila orang Quraisy ni dengar kan, rupanya Abdullah ni tengah baca ayat Muhammad yang ayat Quran. So diorang ni pakat pakat ramai-ramai bangun. Dia pergi pukul Abdullah. Pukul Abdullah. Tapi Abdullah tak berhenti. Abdullah teruskan bacaan dia. Sampai kan Abdullah bin Mas'ud ni dia mengalami kecederaan yang sangat-sangat parah. Okey. Muka dan kepala Abdullah ni penuh dibasahi darah ni. Macam tu. So bila dah sudah tu, Abdullah selesaikan tugas dia, dan dia pun balik bertemu dengan sahabat-sahabat tadi kan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan darah yang masih mengalir daripada luka-luka tu kan. Itu sahabat ni dah menjangkakan lah yang Abdullah bin Mas'ud ni akan dipukul semua kan. So dia orang pun cakap, inilah yang kami bimbang akan berlaku kepada kamu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang yalah, muka tengah berlumuran darah semua tu kan. Kalau kita mesti dah lagi, tapi Abdullah tak. Abdullah dengan penuh bersemangat, dia cakap, demi Allah, sekarang ni musuh-musuh Allah terlalu enteng pada pandangan saya. Jika kamu mahu,
esok pagi saya akan melakukannya lagi. Nampak tak? Semangat Abdullah. Kalau kita pergi lalu jalan A, hari tu kita lalu jalan A, dah kena pukul, kena bantai. Agak-agak esok tu kita nak lalu tak jalan tu? Tak kan? Kita macam, tak nak lalu jalan tu dah. Semalam kena pukul, luka-luka, sakit lah. Cari jalan lain lah. Tak pun tak payah pergi. Tapi Abdullah ni tak. Abdullah ni ada semangat yang berkobar-kobar, semangat yang tinggi, dan dia tak takut langsung. Yang sampai dia boleh kata, kalau awak nak, esok lagi saya boleh pergi lagi. Sampai tahap macam tu. Terus sahabat pun macam cakap, tak apalah, cukup lah. Kamu dah memperdengarkan ayat ni pada orang Quraisy. Tapi malangnya perkataan yang kamu sampaikan tu adalah perkataan yang orang benci. So kita tak payah buat apa dah. Kita boleh menyampaikan, tapi hidayah tu milik Allah. Kan? Macam tu. So Abdullah bin Mas'ud ni, dia hidup sampai zaman Khalifah Uthman bin Affan. Okay, Uthman bin Affan ni antara Khulafa' Ar-Rasyidin kan. Dia Khulafa' Ar-Rasyidin yang ke-3. So apabila Abdullah bin Mas'ud ni dah sakit kan, masih dinazak, Uthman bin Affan ni datang jumpa, ziarah Abdullah bin Mas'ud. So Uthman tanya, apa yang kamu ingin adukan wahai Abdullah? So Abdullah cakap, dosa saya. So Uthman tanya lagi, apa pula yang kamu inginkan? So Abdullah jawab, rahmat Tuhan saya. Lepas tu Uthman pun cakap lagi, adakah saya perlu perintahkan untuk segala peruntukan yang kamu punya, yang kamu tak nak ambil ni, sejak beberapa tahun lalu diserahkan kepada awak, serahkan kepadamu. Maksudnya peruntukan ni macam gaji lah. Abdullah ni dia menolak daripada diberikan peruntukan. Okay. Jadi Umar tanya, nak tak aku bagi sekarang? Kan? Nak tak aku bagi segala bahagian kau yang kau tak nak ambil sebelum ni, aku serahkan balik pada kau. So Abdullah cakap, saya tak perlukannya pun. Dengan tegas Abdullah cakap, saya tak perlukan pun harta ni, saya tak perlukan pun bahagian tu. Lepas tu Uthman pun cakap, tapi peruntukan ni boleh dibagi pada anak-anak awak, anak-anak perempuan awak setelah awak pergi. Kan? Macam kau takkanlah tak nak tinggalkan apa-apa kan kat anak kau. Kan? Macam wasiat macam tu kan. Lepas tu Abdullah ni tanya Uthman, adakah kamu bimbang mereka akan menjadi miskin? Kan? Lepas tu Abdullah sambung, sesungguhnya saya telah memerintahkan mereka agar membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Kenapa? Saya dengar Rasulullah SAW bersabda, okay, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malamnya, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Jadi instead of Abdullah bin Mas'ud meninggalkan harta keduniaan, okay, maksudnya instead of Abdullah bin Mas'ud ni boleh je pergi ambil balik bahagian dia dekat Uthman tu untuk bagi pada anak-anak dia untuk melangsungkan hidup kan setelah Abdullah tak ada. Tapi tak, Abdullah ni apa yang dia serahkan pada anak dia adalah sekadar dengan suruh membaca surah Al-Waqi'ah. Sebab apa? Impact pada surah Al-Waqi'ah tu sangat-sangat besar dan dia sendiri tahu kan. Dia ni orang yang paling wise, orang yang tahu kenapa setiap ayat tu diturunkan. Jadi itulah wasiat dia pada anak-anak dia, anak-anak perempuan dia kan. Jadi bila malam pun menjelma, hari dah malam semua, Abdullah bin Mas'ud pun pergilah menghadap ilahi, dia meninggal kan. Tapi keadaan dia meninggal tu sangat-sangat best lah. Yang mana time dia meninggal tu lidahnya basah dengan zikrullah dan alunan-alunan merdu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Lepas tu jenazah Abdullah bin Mas'ud disembahyangkan oleh masyarakat Islam. Antara orang yang menyembahyangkannya adalah Zubair bin Al-Awam. Okay, kemudian Abdullah bin Mas'ud ni telah dikebumikan di perkuburan Baqi'. Okay, so mudah-mudahan insya-Allah kita doakan bersama untuk Allah Subhanahu Wa Taala ni melimpahkan rahmatnya kepada Abdullah bin Mas'ud. Okay. So jadi hebat kan Abdullah bin Mas'ud ni, macam mana dia mempertahankan Islam, macam mana dia sanggup dipukul, dia sanggup
berkorban kan. Kalau cubalah tepuk dada tanya selera, tepuk dada tanya iman kita masing-masing, adakah kita sanggup melakukan pengorbanan yang sama seperti mana Abdullah bin Mas'ud buat. Jadi itulah. Okay, so itu sahaja untuk episod kali ini untuk sahabat yang kedua, iaitu Abdullah bin Mas'ud. InsyaAllah kita akan berjumpa di siri Superhero Muda untuk episod yang seterusnya, sahabat yang ketiga. Jadi untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.